Okey, baca. Okey, terus baca hadis dia. حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عمر بن أبي سلمة أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد مشتملا به في بيت أم سلمة واضعا طرفيه على عاتقيه. Tak tajuk lain tu. Bukan. Tajuk selepas tu. Salat al-Maghrib fi dir'i wal khimari. حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تصلي في الدرع والخمار. في الدرع والخمار. Bab berhubung dengan kelonggaran seseorang perempuan sembahyang dengan memakai baju dan juga tudung. Dia pakai baju, dia pakai tudung. Maka biasanya pakai 2 lapis, 3 lapis kan sembahyang orang perempuan ni. Dia semata-mata menutup aurat, tutup badan dia dan tutup kepala. Maka memadai. Biasanya kadang-kadang orang perempuan setelah pakai pakaian, dia ada pakaian lain pula. 2 lapis, 3 lapis. Ini dia tutup kepala dia dan menutup badan. Maka memadai. Diberi satu kelonggaran kepada perempuan ini, dia sembahyang dalam keadaan macam tu. Maknanya memadailah, dia menutup aurat dia macam tu. Jadi disebut di dalam riwayat ini telah memberitahu akan aku daripada Yahya, daripada Malik, bahawasanya telah sampai kepada Malik an Aisyah anna Aisyah zaujan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahawasanya Aisyah yang merupakan isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila dia sembahyang di dalam keadaan memakai baju dan menutup kepala. Padanlah sehelai baju dan tutup kepala sampai baju ataupun pakaian dulu dia labuh sampai ke kaki. Macam jubah, pakaian labuh. Sekurang-kurang itu pakaian yang dipakai oleh perempuan ketika dia sembahyang, maka sah sembahyang dia. Okey, terus. وحدثني عن مالك عن محمد بن زيد بن منقذ عن أمه أنها سألت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ماذا تصلي فيه المرأة من ثيابه؟ فقالت تصلي في الخمار والدرع السابغ. Kita baca dengan dir'i. Da tu bagi bawah. في الدرع السابغ. Sabiri maknanya labuh ataupun panjang. إذا غيب ظهور قدميها. Apabila telah menutup akan zahir tumit perempuan. Maknanya pertamanya tudung dia pakai untuk tutup kepala. Yang keduanya pakaian baju labuh sampai menutup apa? 2 tumit. Sampai menutup 2 tumit, maknanya 2 kaki je lah. Sebab itu majoriti ulama pegang dengan hukum sebagaimana yang diriwayatkan di dalam riwayat yang kita bacakan tadi. Maknanya orang perempuan ni aurat dia sama ada di dalam sembahyang ataupun di luar sembahyang. Di luar sembahyang berhadapan dengan ajnabi, lelaki yang dia sah kahwin. Berhadapan dengan lelaki yang sah kahwin, seluruh badan kecuali apa kita sebut tadi? Muka ada 2, kecuali muka dan 2 pergelangan tangan. Kerana dalam Al-Quran Allah Ta'ala sebut apa dia? Ayat di dalam surah An-Nur, wala yubdina zinatahunna illa ma zahara minha. Mereka tidak menzahirkan perhiasan mereka
melainkan apa yang telah zahir. Sebahagian ulama mentafsirkan apa yang telah zahir yang biasa-biasa berlaku kepada wanita ini, dia menzahirkan muka dan 2 pergelangan tangan. Yang tu boleh Sebab itu majoriti ulama kata aurat dia luar sembahyang, dalam sembahyang hanya boleh terdedah 2 anggota ini, muka dan 2 pergelangan tangan. Sebahagian ulama kata illa ma zahara minha, iaitu al-kuhlu wal khatamu. Yang boleh zahirnya celak. Dia pakai celak boleh nampak tapi muka kena tutup. Dan juga cincin boleh nampak benda perhiasan yang boleh zahir. Macam-macam tafsiran yang ditafsirkan oleh ulama tentang illa ma zahara minha, melainkan apa yang telah zahir. Ada yang kata muka dengan 2 pergelangan tangan, ada yang kata celak dengan cincin. Jadi Abu Hanifah dia faham di antara benda yang zahir yang boleh dizahirkan, apa dia? Yang boleh dizahirkan maknanya yang biasa dizahirkan oleh kaum wanita ini biasanya tapak kaki, qadamaiha. Sebab itu dalam mazhab Hanafi, pendapat Abu Hanifah, tapak kaki itu, tumit itu tidak aurat. Tumit ke bawah. Tumit kan ke bawah. Buku lali aurat. Itu satu pandangan dalam Abu Hanifah. Pandangan yang lain atas sikit pada buku lali. Sebab itu biasa zahir. Jadi pendapat Abu Hanifah, sebagaimana yang disebut di dalam Fathul Qadir oleh Ibnu Hummam, selain daripada benda tu biasa terdedah, di zaman Nabi pun terdedah, biasanya orang pakai pakaian yang tu memang terdedah, illa ma zahara minha, yang tu memang zahir. Jadi maknanya tumit boleh dedah, boleh terdedah ketika dalam sembahyang dan di luar sembahyang. Lalu Ibnu Hummam kata, itu salah satu daripada alasannya kerana tumit itu biasa terdedah. Yang keduanya dia kata, kalau muka pun dan pergelangan tangan orang boleh tengok, sedangkan yang tu boleh mendatangkan keinginan. Jadi saya baca dia punya nas dia. Dia kata annal ishtihaa la yasulu bin nazri ila al-qadami kama yasulu bin nazri ila al-wajhi, fa idza lam yakun al-wajhu auratan ma'a kasratil ishtihai fal qadamu aula. Dia kata sesungguhnya keinginan itu tidak lahir dengan melihat kaki, dengan melihat tumit, sebagaimana keinginan itu lahir apabila melihat muka dan tangan. Biasa orang tengok muka ada keinginan, tengok tangan ada keinginan. Pun boleh lihat kan muka dengan tangan, sedangkan tengok muka ada keinginan, tengok tangan pun ada keinginan, pun boleh didedahkan. Ni tengok kaki dia kata tak ada keinginan, tengok tumit ni, tengok tumit perempuan ni tak ada keinginan, maka boleh. Maka bagi mazhab Abu Hanifahnya bahawa tumit bukan aurat. Kalau kita tengok pendapat Abu Yusuf pula, Abu Yusuf ni siapa? Salah seorang daripada ulama yang berpegang kepada mazhab Hanafi. Kalau Abu Yusuf pula dia kata wa an Abi Yusufa anna zira'ain laysata bi'auratin. Dia kata lengan itu juga tidak aurat, kerana biasa orang bekerja, orang berjalan terdedah lengan. Sebab apa? Ulama berbeza dan mazhab berbeza dalam masalah ini. Sebab di sana tidak ada hadis yang sahih dan sarih menceritakan tepat. Sebab itu boleh berlaku sedikit perbezaan. Adapun hadis yang kita bacakan tadi, sebenarnya ulama kata ini adalah hadis mauquf, kata-kata sahabiah. Dia bukan daripada Nabi SAW. Ini kata-kata Ummu Salamah. Hadis ini juga diriwayatkan oleh siapa?
diriwayatkan oleh Imam Abu Daud di dalam sunnahnya dan juga oleh Imam Baihaqi. Lalu Abu Daud apabila dia meriwayatkan hadis ini tentang perlu ataupun mesti menutup dua kaki, dua tumit perempuan ketika sembahyang. Ketika dia meriwayatkan hadis ini, lalu Abu Daud kata apa? Qala Abu Daud rawa hadzal haditha Malik bin Anas wa Bakr bin Mudar wa Hafs bin Ghiyath wa Ismail bin Ja'far wa bin Abi Zi'b wa bin Ishaq an Muhammad bin Zaid an ummi Salamata lam yazkuru ahadun minhumun nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Mereka tak sebut dengan nama Nabi. Nabi kata, Nabi bersabda, mereka tak kata macam tu. Wa qasaru bihi ala ummi Salamah radhiyallahu anha. Mereka memendekkan cerita ini, mereka sebut bahawa riwayat ini daripada Ummu Salamah. Maka kita boleh sebut hadis tak? Apa yang kita bacakan tadi? Dia hadis mauquf, maknanya pendapat ataupun kata-kata sahabat. Oleh kerana itu dia tak sekuat macam hadis lah. Oleh kerana itu pertamanya ulama sebut dia adalah mauquf, dia bukan hadis, terhenti kepada sahabat. Oleh kerana itu bukan menjadi hujah yang kuat. Jadi ayat yang kita bacakan tadi, wala yubdina zinatahunna illa ma zahara minha. Jadi ulama berbeza pendapat tentang mentafsirkan illa ma zahara minha. Sebab itu kalau kita pergi luar negara, khususnya Mekah kan, ada di kalangan perempuan yang pakai yang sembahyang kan, dia tak pakai stokin. Mungkinlah mereka berpegang kepada mazhab Hanafi. India Pakistan biasa macam tu. Jangan kita kata dia tak mengaji ni, datang ke Mekah saja je, tapi buat ibadat sembahyang pun tak betul. Tak, dia ada pandangan dia. Tetapi bagi kita yang belajar hadis khususnya, bukan maksudnya bila berbeza dengan kita, kita kata ini mesti orang mengaji. Tak. Kalau secara kebetulan benda tu ada dalil. Tak semestinya apa yang dibuat oleh orang luar, orang Arab ke apa kan. Kadang-kadang kita kata ini dalam mazhab dia. Tak semestinya gitu juga. Ada juga mereka buat tak ikut mazhab dia. Dipanggil mazhab jahil. Macam orang Melayu juga. Adakah semua yang dibuat oleh orang Melayu di Malaysia ni menepati mazhab Syafi'i? Tak juga, mazhab jahil banyak ni. Dia bukan mesti tepat dengan mazhab Syafi'i. Cuma kita kata kadang-kadang berbeza dengan kita, kadang-kadang betul dengan mazhab dia. Dalam isu ni kita kata ada dalam mazhab dia. Boleh. Dia buka tumit dia ketika sembahyang dan di luar daripada sembahyang. Cuma adalah yang orang sandarkan kepada Imam Syafi'i. Ada kitab yang saya baca, di antaranya kitab Tashihul Kitab wa Sunnah. Dia menyandarkan kepada Imam Syafi'i, dikatakan Imam Syafi'i juga kata begitu. Sebagaimana yang Imam Syafi'i sebut dalam Al-Um. Imam Syafi'i juga berpendapat bahawa buku lali tumit bukan sebahagian daripada aurat. Dia bukan aurat, boleh didedah. Sebagaimana yang disebut dalam Al-Um. Tapi bila saya baca Al-Um, tak. Imam Syafi'i seluruh badan kecuali muka dan dua tapak tangan, dua pergelangan tangan. Lalu dia kata wa kullul mar'ati auratun. Muka surat 322 jilid yang pertama. Wa kullul mar'ati auratun illa kaffaiha wa wajhaha. Dia kata keseluruhan tubuh badan perempuan itu adalah aurat kecuali dua pergelangan tangan dan juga muka. Wa zahra qadamai. Wa zahra qadamaiha auratun. Terang disebut dalam apa dia? Di dalam Al-Um, maknanya kaki ataupun tumit juga sebahagian daripada aurat. Jadi kesimpulannya apa dia? Kesimpulannya majoriti ulama pegang seluruh badan kecuali muka dan pergelangan tangan. Cuma Imam Abu Hanifah kata tak. Tadi kita sebut sebab apa boleh berlaku perbezaan, sedangkan ini hadis. Ada kita baca tadi kan? Ini maknanya bukan hadis Nabi. Walaupun ada sebahagian ulama kata ini hadis. Tetapi yang lebih tepatnya dia adalah perkataan Ummu Salamah. Perkataan siapa? Ulama Ummu Salamah itu siapa? Zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, terus. Wa haddatsani an Malik an thiqati indahu
بكير بن عبد الله بن أشج عن بشر بن سعيد عن عبيد الله بن أسود الخولاني وكان في حجر ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن ميمونة كانت تصلي في الدرع والخمار ليس عليها إزار. Imam Malik dengan sanadnya daripada Maimunah, isteri Nabi SAW. Sesungguhnya Maimunah, dia sembahyang di dalam keadaan memakai baju dan juga tudung, dan tidak ada di atasnya kain sarung. Tadi saya dah sebut, biasanya orang sembahyang di zaman Nabi pakai baju, pakai tudung, ada pakaian lain pula, pakaian yang labuh, izar, pakaian yang labuh, kain yang labuh yang diletak atas badan. Tetapi tak. Sebab itu disebut di sini laisa 'alaiha izarun, tidak ada kain labuh, kain yang panjang. Jadi kesimpulannya, orang perempuan sembahyang sekadar untuk menutup aurat dia, padan dengan pakai dengan sehelai jubah dan juga tudung kepala. Cukuplah, walaupun tidak dilapisi dengan 2 helai pakaian, 3, 4 dan seterusnya, padan sehelai, asalkan menutup aurat. Okey, terus. وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن امرأة استفتته فقالت إن المنطق يشق علي أفأصلي في درع والخمار فقال نعم إذا كان الدرع سابرا. Jadi kita baca dengan mintaqa. Kalau mantiqa, dia jadi pertuturan. Mantik maknanya percakapan ataupun pertuturan. Kalau kita baca mintaq, maknanya pengikat, ataupun kita kata tali pinggang. Bila orang perempuan ni dia pakai pakaian, mula dia pakai baju, lepas tu dia selimut badan dia, kain tu jadi merebang, kena ada tali pengikat. Mintaq dipanggil. Imam Malik dengan sanad menyebut daripada Urwah, dia kata sesungguhnya seorang perempuan minta fatwa, istaftat telah meminta fatwa. Daripada apa? Dia minta fatwa daripada Urwah. Dia kata sesungguhnya pengikat yang mengikat aku, badan aku, yashuqu alayya, yang mengikat badanku, fi dir'in wa khimarin, qala na'am, ya. Maknanya kalau dia pakaian yang besar, ataupun kita kata yang besar dan labuh ni diikat supaya dia tidak merebang, lari. Lalu Urwah kata, ya, idza akan melekat, akan menapis, akan mengikis kekotoran najis yang ada pada pakaian, maka sah dia sembahyang. Jadi sebab biasa di zaman Nabi SAW, perempuan-perempuan di zaman Nabi, mereka pakai pakaian yang lama dan mereka tidak pakai stocking. Wallahu a'lam. Cuma sekarang student perempuan dia solat dia pakai baju seluar stokin, maksudnya stokin tu ketat, sah? Sah lah. Maknanya untuk aurat lah tu. Cuma sebaiknya pakaian itu longgar perempuan supaya tidak nampak bentuk badan. Sembahyang dia sah. Sebagaimana orang lelaki juga lah. Orang lelaki sembahyang ni bukan syarat dia mesti pakai kain pelekat. Dia syarat sah sembahyang, di antaranya menutup aurat. Apa-apa pakaian yang dia pakai asalkan menutup aurat. Orang perempuan pun bukan mesti terkung,
Apa pakaian yang dia pakai untuk aurat? Kita tengok di luar negara kan. Jalan ni pun boleh. Ha? Baju yang dia jalan pun pakai tu dia. Sama lah baju kurung yang dia pakai, Jubah kan kerja boleh. jubah yang dia pakai, Banyak seluar boleh. yang dia pakai tu ya. Kita ni kita rasa pelik lah. Orang Malaysia ni pelik kalau pakaian tu, pakaian musafir, berjalan, kerja dan sebagainya. Pakaian tu juga sembahyang. Ni tak betul kan? Sepatutnya sama je. Boleh, tidak ada masalah. Asalkan menutup aurat. Setengah tu tudung singkat macam mana? Hmm? Tudung singkat, baju singkat. Sekadar menutup aurat sah sembahyang tu, tetapi dia salah tang lain. Dia sudut adat sembahyang. Maksudnya kalau di kalangan dia tak ada masalah dah. Kalau di kalangan dia tak apa. Bila dia lalu depan lelaki umpamanya pakaian yang ketat itu, Jadi aurat lah. dia aurat lah. Kalau dia sembahyang semata-mata dalam kalangan dia, dalam keadaan tutup macam tu, maka dipanggil menutup aurat. Okey, ada soalan. Kalau perempuan pakai seluar boleh lah sembahyang. Apa dia? Kita tengok di luar negara, umpamanya pakai style India, mau perempuan dia tak pakai kain macam kita pakai. Dia tak pakai. Kalau dia pakai jubah pun dia ada seluar. Biasanya dia pakai kurta macam lelaki tu. Lelaki pakai kurta, perempuan pakai kurta. Dia pergi pejabat, kerja, sekolah dan sebagainya, itu pakaian dia. Dia sembahyang dia tak pakai terengkung macam ni, itulah pakaian dia sembahyang. Ya. Tetapi seluar dia besar lah. Seluar kurta ni besar ni. Pinggang ni. Sebab itu ada orang putih pergi masuk, dia pergi ke Pakistan, nak serang Pakistan, dia tengok cerita. Tak adalah hadis ni, tapi cerita orang Pakistan. Orang putih dia nak serang Pakistan kan, nak jajah Pakistan, tengok kat tepi jalan tu penuh darah. Wah, dia kata demo ni suka bergaduh, suka berbunuh. Macam mana nak lawan Pakistan? Tengok dia penyidai baju tu, pinggang musuh ni. Hoi, besar-besar orang dia, macam mana nak lawan Pakistan? Padahalnya yang nampak macam darah tu dia macam pinang. Dia pakai pan, micai pan. Maknanya micai pan ni maknanya pinang yang manis. Sirih pinang yang manis. RM3, RM2, RM3. Isi harga suruh timan. RM2, RM3 dia. Jadi dia nampak pula dia penyidai baju besar ni pinggang. Oh, tak terlawan Pakistan. Padahalnya baju seluar kurta tu dia besar mana pun, kecil pun dia boleh. Dia lipat-lipat jadi kecil. Jadi bukan maknanya orang dia semua yang besar. Jadi ceritanya, masuk cerita tadi, itulah pakaian yang mereka bekerja, musafir, keluar daripada rumah, itulah pakaian yang mereka guna untuk sembahyang.